استغفر الله العظيم الذي أنقذني. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah ya, yang berpanjangan, yang begitu banyak, yang tidak ternilai, yang dikurniakan Allah, dilimpahkan Allah kepada kita bersama di sepanjang ya kehidupan kita di dunia ini. Dan nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam, dan moga-moga nikmat iman dan Islam ini akan kekal bersama dengan kita, bukan setakat di dalam sepanjang kita hidup, bahkan di saat kita mati dan kita juga dibangkitkan di kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bersama lagi pada malam ni untuk kita menyambung lagi ya perbincangan di dalam kitab Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih bincang di dalam menghuraikan pengertian Asma'ullahul Husna ya, nama-nama Allah yang mulia. Kita masuk di dalam Asma'ullahul Husna yang ke-80, iaitulah At-Tawwab. At-Tawwab dengan makna yang maha menerima taubat ataupun maha penerima taubat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ana at-tawwabur rahim. Artinya, dan aku yakni Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Allah Ta'ala menyebut dirinya itu adalah At-Tawwab, yakni yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Yang bermaksud sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai ke halqum. Baik. Ini dalil-dalil yang menyebut tentang bagaimana Allah itu adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Maka dihuraikan oleh ulama tentang pengertian At-Tawwab ini. Berkata Al-Halimi rahimahullah, ia yakni Allah menyediakan kepada hamba-Nya kelebihan rahmat-Nya apabila hamba kembali kepada mentaatinya dan menyesal di atas kederhakaannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya yang begitu luas, tuan-tuan, Allah Ta'ala sentiasa membuka pintu taubat kepada hamba-hamba-Nya yang jatuh dalam dosa maksiat. Dalam hadis sebut pintu taubat ni Allah Ta'ala buka seluas mana pintu ni? Dalam hadis menyebut ialah seluas 70 tahun perjalanan menaiki kenderaan. Bukan berjalan kaki ni. Naik kenderaan 70 tahun perjalanan. Jauh mana wallahu alam lah, agak-agak sempat tak keliling bumi, tuan-tuan. Tapi itu hanyalah nak beritahunya, nak memberi gambaran bahawa betapa luasnya pintu taubat. Allah Ta'ala buka seluas-luasnya, ya, supaya kita ni, tuan-tuan, kalaupun kita ini jatuh dalam maksiat, jatuh dalam perbuatan dosa, walaupun dosa itu dosa yang besar sekalipun, jangan sekali-kali kita ini rasa Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wala taqnatu an rauhillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kata Allah Ta'ala. Ya? Jadi betapa besar dosa kita buat, betapa banyak sekalipun dosa yang kita buat, Allah itu adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Dengan syarat, tuan-tuan, kita ni memohon ampun kepada Allah, istighfar, mohon ampun pada Allah, kemudian kita bertaubat. Taubat ni dengan maksud kembali mentaati Allah. Taubat maksudnya kembali mentaati Allah dalam ada beberapa syarat. Antaranya syarat bahawa dia itu betul-betul bertaubat dan taubatnya itu insya-Allah diterima oleh Allah. Yang pertama, kata ulama, dia hendaklah meninggalkan maksiat tersebut. Tak boleh tengah buat maksiat tu astagfirullah, astagfirullah, mata duk tengok juga tak? Astagfirullah, astagfirullah. Itu bukan taubat tu. Itu namanya orang yang maknanya orang yang berpura-pura kepada Allah. Orang yang berbohong kepada Allah. Begitu. Yang keduanya, syarat yang keduanya taubat ni, kata ulama, dia hendaklah menyesali perbuatan dosa maksiat dia. Dia rasa misalnya, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, menyesal. Kenapa menyesal? Kerana dia tahu bahawa bagaimana perbuatan dosa maksiatnya itu adalah satu perbuatan yang salah di sisi Allah. Bila buat benda salah ni, dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kita buat, zahir dan batin, tak ada beza. Tak, kita buat pula terang-terang. Sebab kita ni tak ada tempat kita ni tersembunyi daripada Allah. Malam ke siang ke, seorang-seorang ke, tengah khalayak ramai ke, zahir ke batin ke, tak ada beza. Ya? Kita merasa malu, menyesal, malu daripada Allah. Sebab kita buat maksiat tu dalam keadaan Allah Ta'ala tahu, dalam keadaan Allah Ta'ala melihat, dalam keadaan Allah Ta'ala mendengar. Ya?
Dan kita juga menyesali kenapa? Kerana bila buat maksiat ni disebut sebagai menzalimi diri sendiri. Kenapa kita disebut menzalimi diri sendiri? Kerana kita telah meletakkan diri kita berada dalam keadaan kemurkaan Allah. Kita ini terdedah kepada kemurkaan Allah. Allah Ta'ala duk marah pada kita. Ada. Sebab tu boleh sebut orang yang Allah Ta'ala murka, lama-lama Allah Ta'ala laknat. Laknat ni apa maksud laknat? Maksudnya orang ni jauh daripada rahmat Allah. Kita juga macam kita lah, sama-sama manusia dah. Kalau ada orang tu tuan-tuan duk buat benda yang kita tak suka, beritahu dah, jangan buat lagi dah. Larang, buat juga. Agak-agak kita rasa macam mana tuan-tuan tak? Kalau bahasa kasar tu macam-macam lah keluar tak? Orang Perak pula macam-macam bahasa je lah keluarnya pula tak? Menyumpah seranahnya, tak reti bahasa lah apa semua ni, kita dah marah lah. Begitu juga kita pun tak hira dah. Kita macam memutuskan hubungan dengan dia. Kamu nak jadi apa, jadilah. Ikut suka kamu dah, nak jadi apa. Ini apabila kita ni duk bergelumang dengan maksiat, bermakna kita terdedah kepada kemurkaan Allah di dunia ini, dan di akhirat kelak kalau kita tak bertaubat, kita pula terdedah kepada azab, siksaan yang telah Allah Ta'ala beri ancaman dan amaran di dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat-ayat yang beri ancaman, ya, macam-macam dosa, macam-macam maksiat disebut ancaman dengan azab dan seumpamanya. Jadi kita kena menyesal. Tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia hendaklah berazam tidak mahu mengulangi lagi dosa yang seumpama itu di masa akan datang. Berazam. Ya Allah, aku berazam, bertekad tak nak ulang dah dosa ni, ataupun tak nak mengulangi dosa yang seumpama perbuatan ini. Sebab contoh tuan-tuan, tentang perbuatan dosa ni, masa kita ni duk muda, duk kuat, macam-macam perkara maksiat kita boleh buat. Boleh jadi samsing tak? Samsing kampung pisang ke kampung mana tak tahu dah tak? Pukul orang tu, sepak terajang orang ni, tak? Macam-macam lah. Tapi kalau dah umur masuk 70 tuan-tuan, mau lagi buat benda macam tu? Ni apa orang ni? Siku ke orang lain, ya tak? Ni siku ke tuan tanah lah apa maknanya. Tak mampu dah maknanya. Bila kita ni dah kita panggil dah banyak umur kita, dah maknanya tubuh badan kita pun dah semakin uzur, maka ada maksiat yang dulu kita boleh buat, atau ada kita kata kejahatan yang dulu boleh dibuat tapi sudah tidak mampu lagi dibuat di masa tua lah, di masa tua. Tapi ada perbuatan maksiat yang boleh dibuat di masa tua yang setaraf dosanya dengan dosa masa buat, yang boleh dibuat oleh orang muda. Ada. Contohnya apa? Dosa fitnah. Memfitnah orang. Fitnah zaman sekarang ni tuan-tuan, duduk terlantar, tak boleh bergerak, mulut boleh bercakap, boleh fitnah lagi. Ya, bunyi merecoh ni kita kata apa? Seri baru. Saya kata seri baru sebab apa tuan-tuan? Bila raya kita pula tak gongkang sama je, seri baru. Lepas tu kalau bila macam ni baru pandang muka kita je, apa tak? Kurang lah. Baik. Jadi sebab itulah para ulama menyebut kita berazam tidak mahu mengulangi dosa yang seumpama itu. Ya, sebab ada dosa yang masih setaraf. Disebut macam dosa besar itu masih setaraf dengan dosa yang pernah kita buat masa kita duk kuat tu. Ya, tapi masa kita tak kuat ni, ada lagi dosa yang setaraf yang boleh kita buat. Dengan mulut
Sekarang ni dengan tangan kan, dengan ujung jari tu, tekan tu, macam-macam tuan-tuan. Ada macam-macam. Baik. Jadi bila dia menyesali dan dia berazam tidak mahu mengulangi lagi dosa-dosa yang seumpama itu di masa yang akan datang, dan dia kembali menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah, maka dia ni dikira orang yang bertaubat kepada Allah. Yang Allah Ta'ala perintahkan supaya bila kita bertaubat ni tuan-tuan, hendaklah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat yang main-main. Kalau orang tu tak ada keazaman untuk meninggalkan maksiat, dia tak menyesal, itu bukan taubat nasuha. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah, yakni minta dihapuskan dosa kamu dengan taubat yang nasuha. Ya, taubat yang nasuha ini adalah taubat dengan tujuan, maknanya memohon keampunan yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala membersihkan segala kekotoran dosa dan tidak sekali-kali akan kembali lagi kepada dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Jadi ini yang Allah Ta'ala minta, perintah bertaubat ni tuan-tuan, kena taubat nasuha. Baik, habis tu kita taubat dah, sungguh dah, berazam dah. Tak lama lepas tu jatuh lagi pada maksiat, kadang-kadang maksiat yang sama. Adakah taubatnya yang awal tadi tidak diterima? Tidak, yang awal tu selesai dah. Ya. Yang awal tu selesai dah. Kalau kita ditakdirkan kita jatuh lagi pada dosa yang sama sekalipun tuan-tuan, bertaubatlah lagi kita kepada Allah. Tak putus-putus kita bertaubat, ya. Walaupun kita ini jatuh pada dosa yang sama ataupun jatuh pada dosa-dosa yang lain, tak. Maka setiap kali jatuh pada dosa, maka kita hendaklah bersegera memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berdasarkan, ya, kalau kita merujuk dalam surah Hud. Saya semalam kebetulan ada baca tafsir surah Hud dalam ayat yang ketiga, tak silap saya, ya. Surah Hud ni tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi supaya menyeru manusia ini, antaranya menyeru mereka supaya memohon ampun kepada Allah, kemudian bertaubat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik, bahkan daripada semua perbuatan dosa lah, bukan setakat syirik. Sebab dia merujuk kepada ayat yang kedua itu, Allah Ta'ala perintah Nabi supaya menyeru manusia supaya menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian Nabi juga menyampaikan perintah Allah supaya hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian hendaklah kamu rujuk, yakni bertaubat dengan maksud rujuk kembali taat kepadanya. Berdasarkan ayat ini tuan-tuan, kata ulama, makna istighfar berbeza dengan makna taubat. Istighfar ini hanya sekadar mengucapkan astaghfirullahal azim, ataupun kita ini menyatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa.
Kuat. Jadi istighfar itu maknanya memohon keampunan kepada Allah. Antaranya dengan kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Lalu tuan-tuan, dalam waktu yang sama kita pun menghadirkan dalam diri kita itu, kita kata apa yang disebut juga bertaubat kepada Allah dengan kita menyesali. Jadi bila sebut istighfar ni tuan, memohon ampun, maknanya kita pun mengakui kepada Allah akan dosa yang kita buat. Tak, bukan setakat astaghfirullahalazim tu kosong je tuan-tuan. Kalau istighfar kosong tu tak ke mana lah. Bukan memohon ampun lah. Tok Imam astagfirullah dia pun astagfirullah juga. Apa yang dia minta istighfar wallahu alam. Tak? Jadi kita hendaklah bila sebut istighfar itu, kita mengakui ataupun mengingati akan dosa-dosa yang kita buat, dan kita mengakui bahawa kita ini telah melakukan dosa itu kepada Allah. Tanda kita menyesali. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian kata Allah, kemudian dia hendaklah tubu kembali taat kepada Allah. Ya. Jadi kembali taat inilah orang yang beristighfar dan orang yang bertaubat, itulah dia kena melengkapkan ataupun ada syarat-syarat diterima taubat itu. Orang tu dikira benar-benar sudah kembali taat kepada Allah apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat tadi. Yang dia menyesali perbuatan dosa dia, dan dia pula berazam tidak mahu mengulangi lagi dosa yang seumpama itu, dan dia kembali menjadi hamba yang taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah, sama ada yang berbentuk suruhan mahupun larangan. Kita ni di akhir zaman ni tuan-tuan, memang terdedah banyak kepada dosa maksiat. Tak? Kalau musim PKP pun ni, tak boleh ke mana pun, maksiat ni macam-macam tuan-tuan. Dia masuk ke atas bumbung. Tak? Ada yang ada pula letak kawah pula tadah, suruh masuk banyak lagi. Tak? Dalam rumah pula ada tok guru 42 inci tuan-tuan. 50 inci. 42 inci tak apa nampak, 50 inci besar sikit tak? Boleh masuk kat dalam, betul tak? Ada tok guru besar tuan-tuan. Duk mengadap benda tu lah. Bila mengadap benda tu, apa benda? Anugerah bintang popular. Tak? Macam-macam. Inilah Masya Allah. Kita terdedah kepada maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, macam-macam lagi tuan-tuan. Tak? Maka kita sepatutnya rasa takut dengan maksiat-maksiat yang kita buat itu. Kenapa? Kita sebenarnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat dalam surah Al-Anfal, ayat 25, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Al-Anfal ayat 25, yang bermaksud, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa balak bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum, dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab siksanya. Jadi tuan-tuan, ayat ni kata ulama, Allah Ta'ala beringat pada kita tak? Kita ni kena jaga diri kita daripada melakukan dosa maksiat, yang mana dosa maksiat ni dia menjadi antara sebab didatangkan balak bencana. Sebab tu ulama kita beri peringatan dah. Antara ni bila sebut COVID-19 ni, walaupun dulu macam-macam dah, macam-macam teori dah tak, kata ini ciptaan lah, biologi lah, senjata biologi lah, Cina lah, entah apa lagi gitu. Tapi sampai satu tahap, itu hanyalah kita kata, mereka pun tak dapat buktikan. Tak dapat buktikan lah. Ya.
tuan-tuan nak percaya apa itu terpulang. Tapi akhirnya kita melihat bahawa kita sebagai orang-orang yang beriman, kita beriman bahawa segala apa yang berlaku ni, walaupun berlaku itu kemungkinan dengan sebab perbuatan tangan manusia, ianya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlaku tu dengan izin Allah. Allah Taala izin berlaku. Kalau Allah Taala tak izin, tak berlaku. Tak. Ini dalam i'tiqad, akidah keimanan kita bila sebut beriman dengan qada dan qadar. Jadi bila begitu, kita ni menerima bahawa ini adalah antara suatu musibah, bala yang Allah Ta'ala kenakan, ujian. Bila sebut musibah, bala ni boleh diterjemahkan dengan maksud ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Ya, kepada kita. Maka kata ulama, antara sebab turunnya bala bencana, ujian ini adalah kerana dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ada, ini antara sebab. Habis itu orang Malaysia ni tak ada orang buat dosa ke? Jangan ceritalah tuan-tuan tak. Ya, macam-macam jenis dosa maksiat. Dalam keadaan PKP malam tadi, duduk menari, berjoget, berdansa macam-macam lah. Tak. Orang bising pun minta tu keluar kenyataan. Boleh buat asalkan jaga SOP. Jaga SOP dah tak. Macam-macam lah. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat Allah Ta'ala beri amaran tadi tak. Jangan kita ni buat suatu dosa yang membawa balak bencana, yang bila balak bencana itu datang tuan-tuan, dia bukan menimpa orang yang buat zalim, orang yang buat dosa tu saja, tapi dia akan menimpa manusia ramai secara umum. Orang baik pun kena, orang yang buat jahat pun kena. Ada. Kalau dalam hadis Nabi sebut bila berlaku begini, sehinggalah Nabi kata, kemudian kamu berdoa, kamu bermohon kepada Allah, tapi Allah Ta'ala tidak memustajabkan, Allah Ta'ala tak terima permohonan kamu. Itu lagi teruk lah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kalau kita lihatlah satu sudut, bagus dah. Satu sudut tu dah datang berdoa di masjid, surau, buat sembahyang hajat. Ya. Hari-hari baca doa minta tolak bala begitu begini. Bina, datang maksiat, runtuh balik tuan-tuan. Tak? Jadi macam mana tu tak? Jadi tak, orang kita ni dia tak insaf lagi, tak sedar lagi. Yang boleh sebut dosa maksiat ni bukan setakat yang bentuk hiburan lah. Daripada yang paling tinggi pangkatnya dan yang paling rendah pangkatnya, kena muhasabah diri. Apa dia? Dosa yang dia buat yang salah, yang sehingga Allah Ta'ala ni tak tarik lagi, tak hilangkan lagi musibah yang menimpa manusia. Kenapa? Kita kena muhasabah diri lah. Bukan kata bila sebut hiburan tu nampak orang ni je masih. Tidak, banyak lagi tuan-tuan. Ya, banyak lagi benda-benda dosa maksiat ni yang masih bermaharaja lela, yang masih berleluasa di kalangan orang-orang Islam sendirilah, khususnya di kalangan orang-orang Islam sendiri. Baik. Macam sekarang lah, kadang-kadang tu ada orang tuan-tuan tak dapat sembahyang Jumaat, dia tak kisah pun. Tak kisah. Dia kata penuh dah, dia kata. Dia tak pergi pun. Dia tak pergi pun. Kalau dah pergi kat pagar tu, kena tutup dah penuh, tu lain lah. Ni tak pergi pun duduk kat rumah. Ni biasanya dah penuh dah ni, tak payah pergilah. Ni dah surau pun dah buat Jumaat tu, kalau tak datang lagi tak tahu dah tak. Baik, jadi alhamdulillah lah dah ada buat tu, teruskanlah benda-benda yang baik tu ya. Baik, jadi ini tentang At-Tawwab. Apa pun cumanya tuan-tuan, bila sebut Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat,
Tapi kita tadi hendaklah taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, bukan main-main. Dan tuan-tuan, sebenarnya kita ni kena yakin bahawa kita ini hidup dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah, dalam keadaan taat patuh kepada Allah. Itulah sebenarnya kunci kejayaan dan kebahagiaan hidup kita dunia sehingga akhirat. Kalau dalam ayat yang saya baca tadi, ayat yang kedua, yang ketiga surah Hud tadi, Allah Ta'ala sebut lepas tu tuan-tuan, ya, yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Bila kamu minta ampun dan bertaubat kepada Allah, apa kata Allah? Supaya ia, yakni Allah, memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu, ini sehinggalah kamu mati, maksudnya kata ulama. Dan di akhirat pula, ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh. Maknanya apa-apa amal soleh yang dia buat, Allah Ta'ala akan memberi kepadanya akan pahala kelebihannya itu. Allah Ta'ala akan beri kesenangan hidup dunia. Tapi dengan syarat, kalau dia jatuh dalam maksiat, dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Begitu. Tapi kalau sentiasa bergelumang dengan maksiat, tuan-tuan, macam mana? Allah Ta'ala akan beri nikmat kehidupan, kesenangan hidup dunia ni. Allah Ta'ala, maknanya yang berlaku sebaliknya, itulah Allah Ta'ala akan uji, akan hukum dengan musibah yang menimpa. Jadi wallahu alam, kita pun tak tahulah sampai bila ya benda ni akan berlarutan. Kita pun Teluk Intan ni duduk kata di hospital pun ada satu ward COVID dah ada tak. Tahanan-tahanan daripada penjara, daripada immigration kot katanya, yang memang positif COVID positif COVID-19 ni, ditempatkan di hospital Teluk Intan. Jadi tuan-tuan tak payah pergi hospital lah tuan-tuan, yang terdekat ni sabar. Jadi memang dah confirm lah ada ward COVID khas di Teluk Intan ni tak. Jadi macam-macam lah kalau kita lihat tu sebab-sebab. Cumanya akhirnya bagi kita orang yang beriman ini, sebab bila kita diuji dengan musibah, orang yang beriman ini dia akan menyebut alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan ingat inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya semua itu datang daripada Allah dan Allah lah yang berkuasa untuk menghilangkannya semula. Baik. Disebut lagi dalam kitab kita ini. Jadi berkata Al-Halimi rahimahullah, ia menyediakan kepada hambanya kelebihan rahmatnya apabila ia, yakni hamba itu, kembali kepada mentaatinya dan menyesal di atas kederhakaannya. Itu syarat taubat, tuan-tuan ya. Lalu ia tidak mensia-siakan apa yang dikemukakan daripada amal yang baik, yakni Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan. Tadi adalah ayat surah Hud tadi lah, ayat 3 surah Hud tu. Allah Ta'ala akan membalas setiap amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang kita kerjakan, walaupun amal itu hanyalah suatu amalan yang kecil sahaja, akan dibalas oleh Allah. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan. Dan ia, yakni Allah, tidak mencegah apa yang ia janjikan kepada orang-orang yang taat untuk memberi balasan yang baik. Allah Ta'ala tidak akan halang, Allah Ta'ala akan beri. Itu janji Allah. Janji Allah kepada hamba-hambanya yang tadi, bukan setakat bila mereka ini melakukan dosa, mereka menyesal, mereka memohon ampun dan bertaubat, kemudian Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang mulia kepada hamba-hambanya tadi. Kerana tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Ta'ala juga ada menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat
Tawwab ni maknanya orang yang banyak bertaubat ataupun orang yang segera bertaubat bila dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri, yakni dari dosa dan juga dari hadas dan najis. Allah Ta'ala kasih pada orang yang banyak bertaubat. Bukan banyak buat dosa ni tuan-tuan. Ya. Oh, kata kalau banyak bertaubat ni maknanya banyak buat dosa lah. Banyak buat dosa, kalau tak taubat cari bala lah. Cari pasal. Ya. Tapi bila dia jatuh dalam dosa, dia segera bertaubat. Ini adalah orang yang Allah Ta'ala kasih. Sebab timbul rasa menyesalan diri dia. Dia buat azam, dia memperbaharui azam dia. Dan dia kembali mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ni adalah orang yang Allah Ta'ala kasih. Orang yang Allah Ta'ala sayang. Ya. Jadi tuan-tuan, kita ni sebenarnya tidak ada alasan untuk kita ini tidak kembali taat ataupun tidak mahu bertaubat kepada Allah. Ya, tidak mahu bertaubat kepada Allah, tidak ada alasan. Bahkan kita hendaklah segera sentiasa ataupun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Abu Sulaiman rahimahullah, ia yakni Allah memberi peluang bertaubat kepada hamba-hambanya. Lalu ia yakni Allah menerima taubat mereka. At-Tawwab tu maknanya Allah ni adalah Tuhan yang sentiasa memberi peluang kepada kita ni hamba-hamba Allah ni untuk bertaubat, dan Allah Ta'ala pula maknanya berjanji akan menerima taubat itu. Masya Allah ya, para ulama memberikan suatu gambaran tentang At-Tawwab ni tuan-tuan. Bagaimana besarnya, luasnya rahmat, belas kasihan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, terutamanya hamba-hambanya yang beriman ini. Allah Ta'ala yang seru pada kita ni, hei manusia, marilah, mintalah ampun pada aku. Hei manusia, mintalah ampun kepada aku akan mengampunkan kamu. Bukan kita yang nak pergi minta, Allah Ta'ala tu yang seru supaya kita ni pergi minta ampun, bertaubat kepada dia, dan Allah Ta'ala kata, aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Betapa luasnya rahmat Allah kepada kita, yang dapat kita lihat daripada nama Allah yang mulia, itulah At-Tawwab tadi, yang maha menerima taubat. Jadi kita ni kalau adalah orang besar, orang paling besar raja lah tuan-tuan. Raja ni panggil kita nak beri sesuatu, kalau tak pergi ambil tuan-tuan, dikira apa? Dikira derhaka lah tak? Satu taman kutuk dia, kamu ni teruk sungguh lah, gini-gini. Aku malu duduk sekampung setaman dengan kamu tak? Tak mengaku saudara lah, dan seumpamanya tak? Sebab dia buat perbuatan yang mesum. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui kita ni manusia sudah barang tentu akan jatuh dalam dosa maksiat tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya sebut, hei manusia, mintalah ampun kepadaku atas dosa-dosa kamu, dan aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Masya Allah tak? Setiap kali berulangnya taubat, maka berulang pula penerimaannya. Setiap kali kita jatuh dosa maksiat tuan-tuan, kita ulang taubat kita lagi, maka berulang juga penerimaan taubat daripada Allah. Itu makna At-Tawwab. Namun tuan-tuan, di sana ya, saya ada tambahan sikit lagi. Di sana ada disebut, tapi kalau ada orang tu sudah hampir mati, barulah dia berkata, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Nyawa sudah ditarik dah sikit-sikit tu, sudah rasa sejuk lain macam dah,
ataupun dah datang malaikat bagi penampar dah kat pipi dengan belakang dia, tuan-tuan. Sebab dalam Quran ada sebut ya, kalau orang yang syirik, orang jahat apa semua ni, malaikat maut datang bagi penampar dulu, tuan-tuan. Bagi penampar dan dia pukul di belakang. Ditunjukkan tempat dia dalam neraka. Rasa macam baru nak bertaubat masa tu, diterima ke taubatnya? Tak diterima dah. Macam Firaun tak, nak tenggelam dah duduk lemah, duduk telan air laut, air masin tu. Dah memang confirm dia akan mati lemah, baru dia kata aku beriman kepada Tuhan, kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, Tuhan Bani Israel, pada Allah lah dia mengaku beriman. Tapi Allah Ta'ala terima tak taubat dia? Terima dah iman dia? Tak diterima. Sebab tu disebut oleh ulama, dia kata apa? Sehubungan dengan ini, mereka yang selalu melakukan kejahatan, dosa dan maksiat, dan apabila mereka hampir mati, lalu mereka berkata, kini aku bertaubat, maka taubat mereka itu tidak berguna lagi, dikira sudah terlambat. Begitulah juga halnya orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran. Mereka itu telah disediakan azab seksa di dalam neraka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Yang bermaksud dan tidak ada gunanya taubat itu, kata Allah. Kalau ada orang tu dia menyatakan penyesalan dia, ya, dan dia pun dah berazam tak nak ulang lagi dosa dia, tapi pada waktu itu saat mana? Dia kata Allah, tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang daripada mereka itu hampir mati. Dah nak mati dah. Berkatalah ia, sesungguhnya aku